Begitu juga dalam makanan, dalam tempat tinggal, dalam pekerjaan, Islam telah meletakkan garis panduan am yang sesuai diamalkan di mana sahaja dan bila-bila masa. Dalam aspek kenegaraan, ketenteraan, ekonomi, Islam telah mendahului agama lain. Bohonglah siapa yang mengatakan jangan campurkan urusan masjid dengan urusan politik. Kerana sejarah sirah nabawiyah telah membuktikan bahawa Nabi SAW menjadikan masjid itu sebagai pusat pentadbiran. Tuhan yang mencipta kita semua di dunia ini pasti tahu apa yang terbaik untuk kita hidup di dunia ini. Takkan Tuhan meninggalkan kita selepas Tuhan menciptakan kita di atas muka bumi. Tuhan menciptakan kita dan membiarkan kita sahaja. Tidak. Barat sendiri telah pun memuji Islam. Contohnya memuji sistem ekonomi Islam. Contohnya pada tahun 2009, Barat telah pada zaman kejatuhan sistem perbankan konvensional besar-besaran di dunia tahun 2009. Sarjana-sarjana Barat memuji sistem perbankan Islam yang katanya stabil dan tidak menindas mana-mana pihak. Selain itu, tiada agama lain yang menerangkan tentang aspek ketenteraan, aspek peperangan. Orang-orang yang tidak faham tentang Islam akan mengatakan bahawa Islam ini disebarkan melalui mata pedang. Namun, Islam itu, kata mereka, agama peperangan. Hari ini, mari kita letakkan satu persoalan. Ada satu kuasa besar yang suka menyerang negara-negara lain untuk mendapatkan hasil bumi mereka. Dan mereka juga suka menjajah negara-negara Islam. Saya mau tanya penonton sekalian, adakah negara ini negara Islam? Tidak. Jawapannya negara itu ialah Amerika Syarikat. Dan saudara-saudara lihat, adakah terdapat satu negara dalam dunia ini yang suka berperang? Satu negara Islam yang suka berperang? Berdasarkan sejarah yang telah kita baca semenjak dulu lagi, berapa peratuskah orang Islam yang telah membunuh agama lain? Kita lihat peperangan di Iraq saja, berapa bilion umat Islam yang telah dibunuh. Hanya sekadar mereka tidak meletakkan nama agama, mereka mengatakan agama Islam sahaja agama peperangan. Islam meletakkan syarat dalam berperang. Tidak sama dengan agama lain yang tidak meletakkan syarat dalam berperang. Namun mereka mahu berperang. Islam juga terlebih dahulu telah menerangkan tentang hak asasi manusia. Tidak memerlukan Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, atau seumpamanya untuk menetapkan hak-hak asasi manusia, hak asasi wanita. Tidak perlu. Kerana Islam telah meletakkan asas seperti mana kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran 1400 tahun dahulu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berpuak-puak dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling berkenalan. Dan orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hak wanita yang menjadi isu di kebanyakan negara sekarang ini sebenarnya sudah pun diselesaikan oleh Islam, dan bukannya disebabkan oleh Islam. Agama Hindu contohnya menjadikan wanita hamba suami dan berhak dipukul. Dalam perjanjian lama pula, the Old Testament, disebutkan wanita itu berdosa dosa warisan daripada dosa Hawa, isteri Nabi Adam alaihi salam. Katanya isteri Nabi Adam telah membawa manusia kepada keluar daripada syurga. Oleh itu, seluruh perempuan yang dilahirkan berdosa. Dan perempuan ini, dosanya akan dihapuskan dengan azab melahirkan anak. Oleh itu, ada padri-padri mereka yang mengatakan tidak boleh, mengharamkan perempuan itu melahirkan anak dengan cara pembedahan caesarean. Kerana apa? Mereka kata, sekiranya wanita itu tidak diseksa, wanita itu tidak dihapuskan dosanya. Subhanallah. Islam mengangkat darjat wanita. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW, sebaik-baik kamu adalah yang terbaik kepada isterinya, dan aku adalah yang terbaik pada isteriku. Bahkan seorang sahabat yang ingin berjihad
berjihad meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Disuruh pulang berbakti kepada ibunya terlebih dahulu. Bukan daripada Islam juga dengan cara bersolat, menunaikan haji, ataupun berpuasa sahaja, tetapi tidak menjaga akhlaknya. Boleh jadi seorang Muslim itu bersolat, berpuasa, tetapi bercakap dengan kata-kata yang kesat, ataupun mencuri, ataupun mencaci maki orang lain. Dia bukanlah Muslim yang sebenar. Rasulullah SAW bersabda, Inna akmalal muslimina imanan ahsanuhum khuluqa wa inna husnal khuluqi la yablughu darajata as-sawmi was-salah. Yang bermaksud, sesungguhnya Muslim yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Dan sesungguhnya akhlak yang baik itu mencapai martabat puasa dan salat. Saudara pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Islam juga tidak bercanggah dengan sains. Contohnya, saintis barat 200 tahun dahulu pernah menyangka manusia ini diciptakan dari darah haid. Macam mana mereka boleh menyangka begitu? Kerana apabila seorang wanita itu hamil, dia tidak mengeluarkan darah haid. Oleh itu mereka menyangka manusia ini diciptakan dari darah haid. Pandangan ini berkekalan beberapa ratus tahun sehingga terciptanya mikroskop pembesar untuk mereka melihat bagaimana sel-sel manusia berkembang. Dari mana datangnya sel-sel manusia itu? Dari darah haid ke? Seterusnya ada pula yang menyangka manusia ini berasal dari air mani lelaki sahaja, dari sperma sahaja. Manakala ada saintis barat lain menyangka bahawa manusia ini diciptakan dari air mani perempuan sahaja, daripada ovum. Sedangkan Islam 1400 tahun dahulu telah menyebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut bahawa kedua-dua sperma dan ovum penting dalam penciptaan manusia. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Dalam surah Al-Insan ayat kedua, yang bermaksud, sesungguhnya kami ciptakan manusia daripada titisan yang bercampur. Titisan yang bercampur itu apa? Sperma dan ovum. Maka dengan ini kesimpulannya, setiap orang yang ikhlas dan jujur dalam mencari ilmu, dalam menimba ilmu, akan mengetahui di akhirnya bahawa Islam adalah satu-satunya agama yang syumul. Jika kita mendapati satu-satu pihak itu yang mengambil satu bahagian Islam dan meninggalkan bahagian yang lain, maka ketahuilah bahawa itu bukanlah Islam yang sebenar. Janganlah kita menjadi sebab kenapa orang lari dari agama Islam kerana kesempitan pemikiran kita yang meletakkan Islam pada satu-satu aspek sahaja. Akhir kata, semoga Allah SWT menunjukkan kita semua, saya dan anda, jalan yang benar dan memberi kita hidayah untuk kita mengikutinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.